Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so lama kita tak bersiaran. So saya pun sebenarnya tengah undergo treatment untuk lebih kurang 2 minggu radioterapi. Dan bila kena treatment radioterapi ni susah saya nak buat video sebab setiap kali almost every day lah saya ada banyak masalah due to the side effect. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Dan waktu bulan puasa lagi. So sebelum terlambat saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Okay, so kita nak tengok dekat topik kita, iaitu market cryptocurrency sekarang. Okay, sebab sekarang ni ramai yang mungkin rasa 50-50. 50-50, adakah dia akan naik ataupun adakah dia akan turun. Okay, sebab apa? Sebab harga Bitcoin dekat 45,000 ni adalah something yang ramai yang rasa pening sekarang ni. Sebab bila kita buka Twitter ke, buka news ke kan, kita pun tak dapat nak tengok yang ni pergi ke arah bullish ataupun ke arah bearish. Okay, so ini yang saya nak discuss. Dan juga saya akan bagi pandangan saya lah, apa yang saya nampak akan berlaku dalam masa beberapa hari ataupun dalam masa beberapa minggu. Ini basically saya punya pandangan lah. Adakah dia akan naik ataupun akan turun, saya akan share. Okay, so kalau kita tengok market sekarang ni dia dekat 45,000. Okay, so Bitcoin dia perlu break 47,000, which is dia belum buat lagi secara efektif. Tapi walaupun dia dekat 45,000, ada satu indication yang sangat-sangat positif lah. Okay, yang ni kita perlu bincang dengan tengok carta. So sekarang ni sebelum saya nak buka chart Bitcoin, saya nak tunjukkan dulu psychology of market cycle. Okay, ini memang something yang sangat-sangat common, di mana kalau tuan-tuan puan-puan tengok, benda ni dia akan berulang-ulang. Cuma yang saya nak bagi tuan-tuan puan-puan nampak dekat sini adalah kita sudah pun mengalami bahagian hope, optimism, belief, euphoria. Okay, bagi pandangan saya lah, kita dah lepas euphoria. Cuma sekarang ni dia hanya ada dua. Ini boleh jadi sekarang ni, kalau saya ambil pandangan bearish, boleh jadi kita berada di fasa denial. Fasa denial ni maksudnya kita anggap dia akan naik, tapi hakikatnya dia tak naik, sebenarnya dia sedang turun. Mungkin kita berada di fasa denial. Ataupun mungkin kita berada di fasa disbelief. Maksudnya ini adalah permulaan untuk bull run yang sangat-sangat dahsyat. Dia boleh jadi dua. Itulah yang ditunjukkan oleh market sekarang. Dan ini pandangan saya. Okay, not financial advice. Saya rasa buat masa sekarang ni kita mungkin berada di fasa disbelief. Okay, so apa yang menyebabkan saya berpandangan sedemikian? Okay, ada yang kata bearish. Mungkin betul, mungkin saya salah. Tapi based on few data yang saya collect, saya berpendapat kita berada di fasa disbelief. Okay, so sebelum tu saya nak tunjukkan. Okay, ini kalau tuan-tuan puan-puan tengok, ini based on on-chain. So based on on-chain data, stable coin supply ratio ataupun SSR ni, kalau kita tengok trend ni, trend di mana bila dia dia buat pergerakan, yang warna biru ni adalah stable coin supply ratio. Setiap kali dia buat pergerakan ke bawah, kita boleh tengok harga Bitcoin ni lebih kurang either dia akan bergerak ke bawah ataupun lebih kurang mendata. Dan bila dia berada di bahagian yang sangat bottom, yang bahagian biru ni, then bila dia buat kenaikan, harga Bitcoin pun akan naik juga. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok March 2020 ni, ini yang lepas berlaku corona lah kan. So bila dia buat kenaikan, stablecoin naik, harga Bitcoin pun naik. Dan kalau kita tengok Julai, so Julai bila stablecoin punya ratio tu start drop, harga kripto pun dia drop jugalah. Okay, harga Bitcoin pun dia drop juga. Okay, dan bila stablecoin ni makin naik, ratio supply dia makin naik, sama juga harga Bitcoin pun semakin naik.
Cumanya kalau kita tengok dari Januari sampai Mei ni tuan-tuan dan puan, dia naik dan dia berada di satu peak. Dia tak break yang peak ni, dia berada dalam keadaan datar. Tetapi setiap kali dia berada di peak ni, harga Bitcoin terus naik dan naik. Okey, sampailah bila dia peak ni dah start drop. Bila dia start drop pada pada April 2021, harga Bitcoin pun start drop juga. Dan kita dapat lihat dekat sini di mana supply ni berubah, dia akan memberikan sedikit kesan kepada harga Bitcoin. Dan apa yang kita tengok latest March 2020 adalah dia stablecoin ni mula melakukan pergerakan ke atas. So kalau dia buat pergerakan ke atas, most likely Bitcoin pun akan follow juga. Okey, itu ni antara pandangan yang bullish lah. Okey, pandangan yang bullish. Dan lagi satu pandangan yang bagi saya bullish tapi dia ada sedikit bearish. Saya boleh kata ini adalah mix lah. Boleh jadi bullish, boleh jadi bearish. Ini adalah minus position index. Maksudnya kalau biru ni semakin naik, maksudnya minus akan mula menjual Bitcoin. So minus ni diorang pun pandai juga. Diorang kalau boleh, diorang nak jual for profit. Okay, so of course dia akan tunggu ataupun dia akan buat game dia untuk pushkan harga Bitcoin naik sebelum dia menjual Bitcoin. So kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, dari bulan November sampai bulan November 2020 sampai Februari 2021, kita dapat lihat minus menjual Bitcoin secara rancak. Secara rancak sebab apa? Sebab diorang dah mining setahun sebelum tu dan sebagainya, waktu bear market, dan diorang nak make profit. So time Bitcoin, diorang pushkan harga Bitcoin untuk break resistance 20k. Kalau tuan-tuan puan ingat, previous resistance yang besar Bitcoin break adalah 20k, dan lepas dia start break tu, minus mula menjual secara rancak. Sampailah dia reach harga 48k ni, diorang dah start slow down. Dia dah start slow down. Waktu ni diorang take profit. Dan sampai sejak Mac 2021 tiada aktiviti besar-besaran oleh miners. Sampailah sekarang March 2022 miners mula menjual Bitcoin. Okay, so of course kita tengok, alamak, miners tengah jual, harga akan drop. Tak semestinya tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok previous activity, walaupun diorang menjual, harga Bitcoin terus naik. Maksudnya diorang nak jual dengan keuntungan. Diorang tak nak jual dalam keadaan yang rugi. So ini boleh jadi satu indikator yang kita boleh gunakan. Tetapi of course kalau kita tengok dari previous pergerakan miners, bila stage diorang dah start, dia dah stop menjual Bitcoin, dan kemungkinan besar Bitcoin akan buat correction. Sebab itulah yang berlaku. Diorang stop jual pada bulan Mac, dan pada bulan bulan April dan Mei, harga Bitcoin mula turun secara mendadak. Okay, so ini antara indikator yang sekarang kita tengah nampak miners sedang take profit. So of course miners yang tengah mining ni, sejak Bitcoin drop, mereka mining di harga sekitar Bitcoin dalam 30k. Maybe dia nampak 40k ni, 45k ni tak begitu profitable. Mungkin dia akan pushkan lagi. Mungkin pergi 100k dan sebagainya. And when they stop selling diorang punya Bitcoin, dan tuan-tuan puan boleh aware lah. Okay, so ini bagi saya is a mixed reaction, tapi buat masa sekarang ini adalah bullish. Bila diorang stop jual, most likely harga akan drop. Okay, ini based on minus position index. Dan next, ini adalah trend yang terbaru. Trend sekarang ni ada yang mengatakan harga dia boleh drop sampai 20k, dan lepas tu dia boleh buat kenaikan lagi. Sebab halving kita dah berlaku. Halving yang ketiga dah lepas dah. Okay, so ramai rasakan peak dia adalah sekitar 60k lepas halving yang ketiga. So maybe the next peak ni kita akan jumpa pada tahun 2024. Yang nak tengok 200,000 satu Bitcoin dan sebagainya, mungkin tahun 2024. Okay, ini based on halving lah. Ini mungkin betul, mungkin tidak. Okay, and then another one, ini bagi saya bearish. Ini bagi saya bearish. Kalau kita tengok dia punya persamaan ataupun dia punya hubungan antara market Bitcoin dan juga market S&P 500, iaitu stock market lah. Kalau kita buat perbandingan antara dua market tu,
then benda ni boleh jadi bearish. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan-puan tengok sejak 2011, sejak Bitcoin mula diperdagangkan secara aktif, kita boleh lihat bila market S&P 500 ni yang bawah, S&P 500 ni yang dekat bawah, Bitcoin dekat atas. Bila S&P 500 bergerak secara mendatar ataupun dia panggil volatile market, harga Bitcoin akan jatuh. Dan bila S&P 500 buat movement ke atas ataupun uptrend, Bitcoin akan ikut juga. Dan kita boleh tengok, yang ni dia buat volatile, Bitcoin jatuh. Dan bila S&P 500 naik atas balik, Bitcoin naik. And then tahun 2017, dia agak volatile pada tahun 2017 sampai 2019, S&P 500, Bitcoin pun jatuh dengan mendadak. Dan sampailah COVID pun sama juga. COVID dia turun mendadak, Bitcoin pun turun juga. Dan lepas COVID start lah kan, COVID masih ada lagi. Dan bila dia start buat uptrend balik sejak Mac 2020, Bitcoin pun naik juga tuan-tuan puan-puan. So sekarang ni kita kena tahu, adakah S&P 500 ni berada di fasa volatile ataupun fasa uptrend. So kalau kita tengok carta S&P 500, tidak begitu memberangsangkan sebab shape dia adalah volatile. Sama juga macam kita tengok, dia volatile market punya shape kan, sama juga. Sekarang ni lah, mungkin kalau harga yang ni maybe dalam masa few months, dia kalau break resistance ni dekat S&P 500 ataupun break 4,800 ataupun dia pergi dekat 5,000, then of course Bitcoin akan bergerak uptrend balik. Cuma sekarang ni kalau kita tengok S&P 500 lah, kalau kita nak tengok relation antara dua ni, saya boleh katakan market agak volatile. Tetapi bagi saya, walaupun dia start volatile tuan-tuan puan-puan, Bitcoin tidak jatuh secara mendadak. Macam kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, paling latest lah 2017, Bitcoin drop hampir 80% dalam keadaan market yang volatile. Tapi sekarang ni dia tidak berlaku 80%. I think most to most 60k, and then dia drop pun 30k, maybe dalam 50%. So itu adalah satu benda yang positif lah. Okay, but still kita kena tengok adakah S&P 500 boleh naik balik. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya pun berpandangan susah untuk S&P 500 pun buat uptrend sebab banyak news yang agak negatif. Dan ramai yang rasa tidak begitu selesa dengan keadaan sekarang, dengan Ukraine lah, dengan isu dekat Sri Lanka tak cukup bahan mentah. So banyak isu yang berlaku secara global yang sekarang ni memberikan kesan kepada market S&P 500 juga. Okay, so ini perhubungan antara dua ni lah. Okay, so now kita nak tengok on the Bitcoin punya chart ni tuan-tuan dan puan. Okay, kenapa saya berpandangan bullish? Okay, kenapa saya berpandangan, memang saya sekarang ni saya bagi tahu argument belah yang bullish dan argument yang belah bearish. Dua-dua saya share dekat tuan-tuan puan-puan. Tapi saya akan choose, ini untuk pandangan short term lah choose kenapa dia bergerak ke atas adalah based on the technical analysis. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok previous video yang saya share, saya ada katakan bahawa 44k ni adalah satu resistance level yang sangat-sangat kuat yang dia perlu break. Dan sejak Januari, sejak awal tahun, dia cuba nak break 44k. Dan tuan-tuan puan-puan pun ada pernah tengok video saya yang saya cerita apa beza false breakout dan juga breakout yang betul-betul. So banyak false breakout yang berlaku pada February lah, pada end of early of March kan. Banyak breakout, fake breakout. Tetapi pada 22 March, start 25 March ni, dia memang berlaku breakout secara betul-betul lah. Okay, sorry. Dia memang breakout secara betul-betul. Ni bukti dia, this particular candlestick. So saya pun ada cerita, kalau nak tengok breakout yang betul-betul, dia tak boleh ada wick. So ini memang breakout yang betul-betul. Dan pada waktu yang sama, kita nak pastikan adakah dia akan terus bergerak ke atas. Bila yang tu kita kena tahu bila ada satu support level. So sekarang ni 44k yang menjadi satu resistance yang sangat kuat perlu menjadi satu support level untuk kita betul-betul confirmkan breakout dah berlaku dan akan berlaku pergerakan ke atas. Okey, dan sekarang ni saya tengok okey, ni kita tengok pada 1 April full day ni kan. So harga drop, tetapi
bila dia pergi level 40k, 44k ni, buyer dah mula masuk dan dia push balik harga dia ke atas. Sama juga ni hari ni. Dia drop sampai 44k ni, dia pergi level ni, buyer dia push balik ke atas. Okay, so benda ni tak boleh break. Ini yang saya nampak. So trend sekarang ni, kalau saya nak buat lah kan, so hopefully dia pergi macam ni. Ini dia punya support level. Dia trade sini kan, and then dia naik balik. Boleh berlaku. Okay, fenomena itu boleh berlaku. Dan saya, ni pandangan saya, kemungkinan besar support level ini akan kekal lah. Mungkin boleh jadi salah. Mungkin kalau apa-apa news ke yang berlaku, dia boleh break. Dia boleh break and dia boleh jatuh balik bawah zone 40 ke 40k. Sangat-sangat possible tuan-tuan puan-puan. Tetapi based on short term analysis yang saya nampak adalah dia memang sangat-sangat solid. Dia nak kukuhkan dia punya support level dekat 44k. So maybe dia akan ada few round untuk dia test 44k sampai memang betul-betul solid bahawa the bull ataupun buyer tengah control the market lah. And bila benda tu berlaku tuan-tuan puan-puan, then kita boleh go for the next target, which is 51k ni, 51k. Dan bila dia dah lepas 51k, the next level yang dia akan cuba break adalah dia punya all time high dia yang lepas, iaitu sekitar berapa ni? Sekitar 68k ataupun 70k. Okay, sekitar 70k. Tapi first thing first, sebelum dia break 50k tuan-tuan puan-puan, dia perlu establish support yang sangat kuat dekat 44k lah. 44k, 44.5k. So ini adalah something yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Okay, so kadang-kadang mungkin ada yang gunakan moving average. So kalau kita tengok dekat moving average pun sangat-sangat positif, sebab ini yang merah ni adalah 200 moving average lah. Alamak, sorry. Yang merah tu adalah 200 moving average, yang mana yang biru ni cuba nak crossover. So kalau benda ini dah berlaku, kalau crossover ni dah berlaku, then memang dia akan bergerak ke atas lah. Trend dia adalah upward lah. Sebab apa? EMA ni ataupun moving average ni sebenarnya adalah indikator yang berkenaan on trend moving indicator. Dia boleh detect trend ke atas ataupun trend ke bawah. Okay, so sekarang ni kita nampak dia ke atas, tetapi boleh juga berlaku rejection dekat sini. Pap, dia boleh jatuh balik. Kalau tiba-tiba harga dia drop kan, kalau break 44k, of course biru ni akan jatuh ke bawah balik. Boleh jadi fake out. Benda ni pernah berlaku. Bukan tak pernah berlaku. Contoh yang dekat sini kan, dia naik atas, lepas tu dia turun. Dia cuba nak break yang hijau punya ni, dia tak dapat nak crossover. Tapi since March dia berjaya crossover yang hijau, crossover yang kuning. The next is the red. Nampak dah crossover sikit dah. Nampak sikit lah. Esok kita akan tahu dia dah crossover ke tak. But once dia dah crossover, most likely tuan-tuan perempuan, dia akan buat pergerakan macam ni. Nampak tak? Ogos 2021 dia dah crossover, then dia akan start buat dia punya kenaikan lah. Okay, so ini yang kita nak tengok. So first crossover dia, kalau kita tengok based on previous moving average, dia crossover sampai dia pergi 52k. Ini yang saya kata, dia perlu break 51k ni. Dia dah pergi sampai ni, and then dia buat correction, and then dia buat kenaikan balik. So ini memang waktu tu sangat-sangat critical lah kan. Adakah dia, tapi kalau dia dah crossover merah ni, then dia akan ke bawah lah. Tetapi benda tu tak berlaku, dia continue balik. So benda inilah yang kita nak tengok sekarang. Kalau benda ni dah crossover, maybe dalam masa sehari dua dia dah crossover, berkemungkinan harga Bitcoin akan naik lagi lah. Okay, sebab memang benda ni adalah trend moving indicator. Okay, so ini sedikit sebanyak movement yang kita boleh tengok dekat Bitcoin. Okay, so kalau kita tengok in terms of Bitcoin dominance, sebab Bitcoin dominance ni penting untuk kita tahu pergerakan altcoin. Dan nampaknya kalau kita tengok on the longer time frame, nampaknya trend dia sekarang ke bawah lah. Sejak Januari, Bitcoin memang mengekalkan dia punya dominance. Dia cuba naik, tapi sampai dekat level 44%, dia tak boleh nak kekalkan dia punya dominasi, and lepas tu dia tengah bergerak ke bawah. Okay, so sekarang ni nampak seolah-olah dia buat downtrend.
So kalau dominasi Bitcoin ni going downtrend, maksudnya altcoin banyak yang tengah meroket. So benda ni pun sekarang kita nampak macam Luna antara altcoin yang memang dah break dia punya all time high dia yang lepas. So sama macam last year kita tengok Solana buat benda tu, this year kita tengok Luna pula. Okay, so benda ni sangat biasa. Ada je altcoin yang akan mencuri perhatian. Okay, so sekarang ni bila dia reach this level, then tuan-tuan perempuan dah faham dah kena buat apa. Maksudnya probably lah, kalau kita tengok kan, every time benda ni berlaku, Bitcoin akan dapatkan balik dia punya dominasi. So kalau tuan-tuan perempuan tengok, bila dia start bergerak ke bawah, then altcoin akan mula bergerak ke atas lah. But once dia dah pergi level 39%, berhati-hati on your altcoin. Then that means Bitcoin yang akan buat banyak pergerakan, altcoin banyak akan affected by pergerakan Bitcoin, especially kalau dia bergerak ke bawah. Okay, so ini adalah on the dominasi Bitcoin. Then kita tengok sedikit Ethereum pula. Okay, so Ethereum ni apa cerita? So Ethereum sama juga, on the trend is going upward. So previously dia ada buat satu triangle wedge ni, pattern ni telah break. First level dia dah break adalah 2900. Dia dah break secara sah lah kan, bukan fake out. Dan next resistance dia dah break 3200, dan sekarang ni pun dia dah break 3300. Ni yang previous one. Dan sekarang ni dia tengah struggle nak break 3600 lah. So sebab sekarang pun Bitcoin pun tengah buat macam correction, nak dapatkan dia punya support level. Kita nak tengok on Ethereum dekat mana dia punya support level lepas ni. Adakah dekat kawasan ni 3300 ataupun dekat kawasan ni 3000. Benda ni saya tak nampak secara jelas lagi dekat Ethereum. Perlukan lebih banyak data ataupun perlu tengok dalam time frame yang lebih kecil. Okey, cuma apa yang nampak data sekarang ni, dekat level 3200 buyer dah step in. Dia macam tak bagi dia pergi dekat 3000. So most likely antara benda yang kita boleh tengok adalah 3200 kemungkinan boleh menjadi satu support level yang kuat untuk Ethereum, dengan syarat Bitcoin punya support level adalah dekat 44000. Okey, so Ethereum 3200, Bitcoin 44000. Itu adalah support level yang kita kena tengok. Hopefully support level tu tidak dipecahkan. Dan kalau tak pecah, then dia akan boleh bergerak naik ke atas. Okey. Dan kalau kita tengok in terms of Ethereum dan juga Bitcoin punya dominasi, yes, it's still dalam ascending channel yang saya buat ni, dia masih bergerak ke atas. So maksudnya Ethereum punya dominasi sekarang ni lebih tinggi terhadap Bitcoin. So hopefully Ethereum boleh pergi dekat sini pula. So sebab apa, kalau Ethereum pergi dekat 0.09 ni tuan-tuan dan puan, ataupun 0.1, most likely Ethereum boleh mencecah harga 5000 USD. 5000 USD. Sebab Ethereum ramai yang tengah tunggu bila dia pergi dekat 5000. Okay, so kemungkinan besar kalau Bitcoin pergi balik touch level 60000, Ethereum mungkin akan touch level 5000. Sebab trend sekarang ni nampaknya dominasi Bitcoin, dominasi Ethereum menjadi semakin kuat. Okay, so itulah yang ramai mengharapkan untuk Ethereum. Okay, so itu saja sedikit pandangan saya on market pada hari ini. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa komen, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Dan juga yang baru datang tengok channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.